Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hai, saya Richard Chai. Anda sedang menonton KPWKM Channel seputar isu wanita, keluarga dan masyarakat. Kepada anda yang belum lagi like, follow dan share KPWKM Channel, anda boleh berbuat demikian menerusi 5 platform media sosial rasmi KPWKM. Kita ada Facebook, kita ada aplikasi X, Instagram, YouTube dan juga TikTok. Dan sekiranya anda terfikir apa lagi sebenarnya topik yang ingin diketengahkan menerusi KPWKM Channel, caranya mudah, anda hanya tinggalkan ruangan komen di tempat yang disediakan ataupun ruangan mesej yang disediakan. Baik, tahukah anda pada 10 September ataupun 10 Oktober setiap tahun merupakan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Dan untuk itu hari ini saya bersama-sama dengan yang berusaha Profesor Madya Dr. Rafida Aga Muhammad Jaladin. Betul, Richard. Pakar psikologi kaunseling dan pensyarah kanan Universiti Malaya. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, sihat mentally dan physically. Bertepatan dengan topik yang kita bawakan pada kali ini iaitu kesejahteraan mental. Mungkin untuk soalan yang pertama ni boleh doktor kongsikan background doktor. Baik Richard. Saya ni sebagai seorang insan adalah kelahiran Perak. Secara khususnya di bahagian Datuk, dan saya ni menimba ilmu telah melalui fasa merentas bandar, merentas negeri dan juga merentas negara. Jadi alhamdulillah sebagai seorang insan telah berlaku penghijrahan dalam menuntut ilmu. Dan sebagai seorang profesional, latar belakang pendidikan saya memang dalam psikologi kaunseling. Maksudnya lebih ke arah kepada pemerkasaan kesihatan mental, yang mana saya mendapat pendidikan awal di Perth, Australia dalam Bachelor of Science, double major in psychology, dan kemudian menyambung pengajian master selepas berkhidmat 3 tahun di Universiti Malaya di dalam bidang kaunseling, dan akhir sekali menyambung pengajian ke peringkat kedoktoran di Melbourne, Australia. Sama juga dalam bidang kaunseling psikologi tetapi berfokus kepada kecekapan kaunselor di dalam konteks kepelbagaian budaya. Itu serba sedikit latar belakang saya. Dikurniakan 3 orang cahaya mata, anak lelaki semuanya, dan alhamdulillah satu suami yang juga dalam profession psikologi. Mana satu yang lebih mempunyai kesusahan dari segi mentaliti ni, lelaki ke wanita? Oh, soalan cepuk emas. Kita nak tengok. Soalan cepuk emas sebenarnya seperti mana banyak buku kita baca, men are from Mars, women are from Venus. Jadi sebenarnya dalam kita hidup di dunia ini, kita saling memerlukan antara satu sama lain. Dan cara aspek kesihatan mental lelaki dan wanita memang berbeza, terutama dari segi mengekspresikan apa yang dirasa. Maksudnya lelaki lebih memendam tapi masih ada masalah kesihatan mental, manakala wanita lebih menzahirkan emosi. Itu yang kita kena sedarlah hakikat. Tapi sama sahaja, dua-dua ada. Tapi sekiranya menghadapi simptom seperti itu mungkin boleh dapatkan bantuan dengan segera lah kan doktor? Betul Richard. Ingat, bantuan tu ada 2 ataupun 3 peringkat. Pertama, bantu diri menggunakan kemahiran bantu diri sendiri yang kita pelajari dari hasil pembacaan ataupun daripada kita belajar melihat orang lain. Kedua, bantu diri dalam kalangan orang-orang yang kita percaya, contohnya ahli keluarga kita dan juga masyarakat setempat, dalam kalangan rakan sekerja dan sebagainya. Dan yang ketiga, jangan lupa kita di Malaysia juga ada golongan pakar kesihatan mental profesional. Kita ada kaunselor berdaftar, kita ada ahli psikologi dan juga kita ada ahli psikiatri. Jadi bantuan sentiasa ada, cuma usaha dapatkan bantuan tersebut. Orang kata jangan malu, jangan segan, segera berjumpa dengan kaunselor berdaftar. 3 tip yang dibawakan oleh doktor untuk menjaga kesejahteraan mental kita. Tapi doktor, sebelum tu saya nak tanya juga, apa pandangan doktor mengenai penganjuran persidangan antarabangsa kesejahteraan mental dan pemerkasaan wanita yang dianjurkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menerusi Institut Sosial Malaysia, doktor? Baik. Okey, pertama sekali, saya sangat teruja dan sangat bersyukur kerana penganjuran persidangan antarabangsa ini tepat pada masa dan ketikanya.
tarikh 10 hari bulan 10 seperti mana yang diberitahu oleh Richard adalah Hari Kesihatan Sedunia. Dan bertepatan pula di konteks Malaysia di mana bulan Oktober telah pun diisytihar sebagai sambutan Bulan Kaunseling Kebangsaan oleh mantan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jadi program ini wajar dan sangat sesuai, mempunyai pengisian yang saya rasa agak komprehensif dan holistik kerana sebelah pagi kita ada mengadakan pertandingan poster penyelidikan yang mana pakar-pakar dari ahli akademik dan juga pengamal-pengamal kaunseling berkongsi hasil kajian masing-masing untuk menyumbang kepada pembangunan psikologi dan pemerkasaan kesihatan mental. Itu satu. Dan sebelah petang nanti kita juga ada satu acara yang mana bukan hanya kita berfokus kepada membina, mencari dan mengejar ilmu di dalam Malaysia, tapi kita bertuah kerana Institut Sosial Malaysia menerbangkan atau mendatangkan seorang pakar, iaitu seorang wanita yang sangat berjaya dalam bidang psikologi klinikal yang mana akan berkongsi dengan kita di Malaysia. Jadi this is the best program yang saya rasa patut dijadikan satu acara tahunan kerana dia sangat menyemarakkan sambutan kita untuk memelihara kesihatan mental dan seterusnya menjaga diri dan orang-orang yang dekat dengan kita. Itulah Richard. Dan itu merupakan antara inisiatif yang dibawakan oleh KPWKM orang kata dalam memperkasakan kumpulan sasar kita. Soalan saya yang terakhir, Doktor. Apa pandangan Doktor berkenaan dengan kesejahteraan mental rakyat kita di Malaysia? Baik ya, walaupun pengetahuan dan juga teknologi yang membantu pemerkasaan kesihatan mental semakin meningkat, bagus, tapi pada masa yang sama terdapat penularan isu-isu kesihatan mental yang terjadi dalam kalangan rakyat Malaysia ya. Semakin hari semakin diketengahkan, semakin hari semakin meruntun jiwa kita. Bukan sekadar sebagai rakyat, tetapi saya sendiri mewakili golongan pakar kesihatan mental merasa agak terkesan. Sebab dari segi statistik, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun asyik meningkat. Cuma seperti mana yang saya beritahu tadi, bantuan sentiasa ada. Dalam diri kita ada potensi, ada aset yang boleh kita gunakan untuk bantu diri. Yang kedua, jangan lupa kita dalam budaya kolektif, sanak saudara, ahli keluarga, rakan, kejiranan, semua itu adalah sumber sokongan. Jangan bersendiri, dapatkan bantuan dan pandangan. Dan ketiga, kita di Malaysia penambahan kaunselor berdaftar, penambahan ahli psikologi dan pertambahan ahli psikiatri semuanya menyumbang untuk membantu rakyat kita. Jadi alhamdulillah, don't forget to count your blessing. Kita di Malaysia, insya-Allah kesihatan mental masih terjaga dan boleh kita tangani, dan juga insya-Allah wanita juga boleh diperkasa dengan adanya kaum Adam yang sudi mendukung dan menghargai. Baik, terima kasih. Itu dia yang berusaha Profesor Madya, Dr. Rafidah Agha Muhammad Jalaluddin, pakar psikologi kaunseling dan pensyarakanan Universiti Malaya. Tadi doktor ada sebut mengenai pertandingan-pertandingan. Selepas ini kami akan bawakan kepada anda Johan bagi setiap kategori A dan kategori B, iaitu terdiri daripada pemerkasaan wanita dan juga kesejahteraan mental. Tapi apa kata kita berehat seketika? KPWKM Channel kembali selepas ini. Okay, Diana Daniel, welcome to KPWKM Channel. So my first question will be, what do you think about this program? Okay, it's my first time actually hearing Dr. Rania speak, and this program is very effective in my opinion because I think the speaker today is also very clear in the way that she delivers her talk. But at the same time, I feel that she is the angle in which she chose to speak about mental health and women empowerment, basing it on religion, which is so important, being a Muslim country, that we understand it from a Muslim context and not just from a psychiatry or a psychology context, which is sometimes a bit more kind of a standalone because it doesn't mix very well with faith. So I find that for people who are maybe more prone to be a bit more black and white, I think this is the best way to kind of approach mental health without them having to choose either or, and you can actually
blend in both your faith and also psychiatry in helping you manage your mental health. Yeah. Pendapat saya, program seumpama ini patut diteruskan dengan lebih banyak dan merangkumi mungkin cakupan yang lebih luas, terutamanya mungkin meliputi komuniti-komuniti di luar bandar yang mungkin akan dapat juga manfaat yang seperti mana kita dapat hari ini, dan kemungkinan besar accessibility itu dapat ditingkatkan kan, kepada kesedaran tentang kesihatan mental. Kira eksklusif untuk penonton KPWKM Channel, mungkin boleh kongsikan tip bagaimana Yana menjaga kesihatan mental. Wow, for me ignorance is bliss. Okay, sebagai seorang yang berada di mata publik ya, dan kita pun tak private account social media kita ya, sesiapa sahaja boleh attack, berkata apa-apa dan membuatkan mental state kita tu goyah. Jadi untuk Yana, yang pertama adalah ignore. Tetapi sekiranya apa yang diperkatakan itu terlalu agresif, terlalu sensitif, Yana ambil approach untuk baca, oh okay, delete dan block. Sebab to me, saya tak memerlukan negativity sebegitu dalam kehidupan saya. Cukuplah saya dengan suami, keluarga dan anak-anak, dan saya tak perlukan negativity daripada orang yang tidak mengenali diri saya. Dan Yana rasa ini juga yang Yana nak sampaikan kepada wanita di luar sana. Kadang-kadang kita rasa macam kata-kata orang itu sangat-sangat menyakitkan, tapi percayalah yang kata-kata mereka itu seharusnya tidak memberi kesan kepada kita, kecuali orang-orang yang paling dekat dengan kita sahaja. Okay, thank you Yana. Ya, anda masih lagi bersama dengan saya Richard Chai dalam KPWKM Channel, dan sekarang saya bersama-sama dengan pemenang bagi kategori A di bawah kesejahteraan mental, iaitu Cik Asma Amalia binti Azman daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa khabar Asma? Alhamdulillah, khabar baik. Apakah perasaan apabila dinobatkan sebagai Johan? Saya sangat tidak sangka lah. Tak sangka untuk menang pada hari ini. Saya datang hari ini adalah untuk belajar, dan saya membawa tesis tahun akhir degree saya, dan saya bawa dan untuk melihat orang lain, dan jadi inilah rezeki menang, dan saya sangat tak sangka lah saya bertanding dengan pakar-pakar, pensyarah-pensyarah, dan ini adalah satu rezeki yang saya sangat tak sangka. Dan pastinya pertandingan poster penyelidikan ini dia ada dua kategori, kategori A dan kategori B. 42 peserta. Betul. Ya, terdiri daripada IPTA, IPTS, kita ada JPA dan juga syarikat-syarikat lain. Dan bagi kategori A telah dimenangi oleh Asma UKM. Jadi Asma memilih penyelidikan bertajuk Kesan Trauma Zaman Kanak-kanak terhadap Kesejahteraan Kesihatan Mental dan Tingkah Laku Dewasa, lensa profesional di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kenapa memilih penyelidikan ini? Okey, satu, yang pertama saya setiap kali cuti semester, saya kan degree, setiap kali cuti semester saya selalu buat jadi guru ganti. Jadi saya sangat dekat dengan kanak-kanak. Jadi bila berinteraksi dengan mereka, saya dapat idea. Dan salah satu sebab lagi adalah saya suka membaca. Dan ada satu pernyataan tu yang menyatakan bahawa pada tahun 2023, 423,000 orang kanak-kanak kita boleh tengok mengalami gangguan mental. Jadi 423,000 orang kanak-kanak ni bukan satu yang sikit untuk kanak-kanak. Tapi kita masih kurang menekankan isu ini. Padahal isu ini adalah satu yang sangat membimbangkan. Jadi saya rasa topik sangat menarik dan saya ingin tahu dan belajar dengan lebih lanjut. Dan ini juga merupakan tajuk tesis Asma kan? Betul. Daripada tesis terus join pertandingan, Betul. menang. Selepas ini hala tuju Asma bagaimana tesis ini? Adakah dibukukan ke bagaimana?
untuk degree tesis ni dah dibukukanlah sebagai tesis untuk penghantaran, dan selepas saya ada perancangan untuk melanjutkan pelajaran lah ke peringkat master dan PhD. InsyaAllah saya akan mengembangkan lagi lah kajian saya ke peringkat yang seterusnya lah. Tadi Asma ada bercakap di waktu cuti semester ya, bekerja sebagai guru ganti. Betul. So begitu dekat dengan kanak-kanak. Apa pandangan Asma berkenaan dengan kesejahteraan mental dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia sekarang ni? Pada pendapat saya, masyarakat masih kurang menekankan kesihatan mental ni tidak dipandang sepenting kesihatan fizikal. Jadi, kesihatan mental ni adalah sangat penting untuk kita tekankan. Itu pertama. Yang kedua adalah kanak-kanak adalah golongan yang tak boleh bersuara. Cakap apa dia rasa, apa dia hadapi kan. Jadi, kajian ni saya mengkaji adalah kesan trauma zaman kanak-kanak ni apabila mereka meningkat dewasa. Jadi, dengan melalui idea inilah saya cuba untuk membuka mata masyarakat bahawa trauma ni memberi kesan jangka panjang. Bukan berhenti pada waktu kanak-kanak, tapi waktu dewasa mereka tetap menghadapi kesan-kesan, gangguan emosi dan sebagainya. Jadi itu yang saya ingin tekankan dalam kajian ini. Baik, itu dia. Terima kasih kepada Cik Asma Amalia binti Azman, pemenang bagi kategori A, kesejahteraan mental. Tahniah sekali lagi. Terima kasih. Dan kepada anda, selepas ini kita akan bersama-sama pula dengan pemenang bagi kategori B, iaitu pemerkasaan wanita. Apa kata kita berehat seketika? KPWKM Channel kembali selepas ini. Secara amnya lah, persidangan ini adalah baik daripada segi, bukan hanya daripada segi kita membincangkan isu-isu semasa, tapi dengan membawa seorang pakar ya, dalam bidang yang mempelajari, membuat penyelidikan mengenai isu-isu mental, tapi mengaitkan dia dengan agama. Jadi itu adalah salah satu kekuatan pandangan-pandangan beliau. Dan sama rada dia amat rapat dengan apa-apa perkara yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi pada saya, Kementerian Wanita harus diberi pujian kerana mengambil langkah untuk mengenalkan kepada audiens kita pakar-pakar muslimah, profesor-profesor yang berlandaskan Islam dalam mengupas isu-isu sosial semasa. Dan di sini juga saya juga mengucapkan tahniah kepada Institut Sosial Malaysia yang telah banyak, saya fikirlah, membantu dalam usaha-usaha begini, dan dalam masa depan nanti banyak lagi perkara-perkara yang boleh dibincangkan. Kerana kalau kita melihat zaman semasa ni, wanita kalau dibanding 20 tahun yang lepas lah, lebih mencabar kehidupan mereka. Dan dalam erti kata untuk memperkasakan kehidupan wanita, kita harus memberi satu ekosistem yang dapat membantu wanita ini supaya dia lebih tenang. Jadi bila wanita tenang, keluarga pun tenang, kan? Jadi pada saya, idea-idea baru begini, idea-idea yang mengaitkan budaya, agama dalam kita untuk mencapai kesejahteraan adalah amat baik sekali. Ya, jika tadi kita bersama dengan kategori A, sekarang kita bersama dengan pemenang bagi kategori B, iaitu pemerkasaan wanita. Dan saya cukup kerdil di sini ya, kerana saya bersama-sama dengan Dr. Nadiawati binti Abdul Razak yang mana merupakan pensyarah perubatan dan pakar perubatan forensik daripada Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Terima kasih kerana sudi datang ke KPWKM Channel. Bayangkan seorang wanita tapi bekerja dalam bidang forensik. Jarang. Kenapa memilih forensik, Doktor? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya ingin ucapkanlah terima kasih kepada Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat kerana menganjurkan persidangan ini. Dan alhamdulillah lah saya telah diumumkan sebagai pemenang pertama tadi. Okay, kenapa saya memilih forensik? Seperti yang host cakap forensik jarang-jarang dikaitkan dengan wanita. Untuk bidang forensik ini bidang yang sentiasa melibatkan kematian, memerlukan wanita yang perkasa dari segi kesihatan dan juga dari segi mental untuk mengendalikan masalah-masalah jenazah lah. Jadi saya rasa kurangnya pelibatan wanita, sebab itu saya menyahut cabaran
mengambil bidang yang jarang-jarang diambil oleh wanita ini. Dan kalau boleh kita nak ramai lagi wanita-wanita seperti doktor yang terlibat dalam bidang yang selalu didominasikan oleh lelaki sebenarnya, ya doktor? Ya, betul. Dan apabila bercakap mengenai program pada hari ini, ya, doktor pemenang bagi kategori B. Ya, mungkin boleh kongsikan poster yang telah dinobatkan sebagai Johan kali ini. Okey, poster yang saya buat pada hari ini adalah bertajuk Every Life Matter. Tale from Mortuary Uncover the Coronary Heart Disease Among Urban Women. Okey, apa yang menjadi inspirasi kenapa saya memilih tajuk ini? Seperti yang kita tahu, saya terlibat dalam bidang forensik, ia melibatkan kematian. Dan apa yang saya lihat, perkara ini sebenarnya boleh dielakkan. Bagaimana kita boleh elakkan kematian yang disebabkan oleh serangan jantung ini adalah dengan memperkasakan, memberi pendidikan kepada wanita dengan mendidik mereka apakah itu tanda-tanda penyakit tersebut, bagaimanakah cara untuk mendapatkan saringan awal dan di manakah boleh mendapatkan rawatan. Okay. Walaupun ini adalah satu kajian retrospektif iaitu yang melibatkan kematian, tapi kita dapat lihat angka tersebut adalah tinggi pada wanita yang menghampiri usia menopause. Okay, jadi itu yang menjadi inspirasi kepada saya menekankan perkara ini agar ianya boleh dijadikan satu katalis kepada petugas kesihatan dan juga penggubar polisi untuk memperkasakan pendidikan kesihatan wanita ini. Okey, doktor, setuju ataupun tidak kalau saya katakan bahawa kerana tekanan hidup pada masa ini antara penyumbang kepada masalah jantung? Okey, masalah jantung ini kita panggil dalam bidang perubatannya adalah disebabkan oleh multifaktorial lah, disebabkan oleh banyak perkara. Betul, saya setuju. Salah satunya adalah disebabkan oleh stres. Disebabkan oleh itu, kita tahu wanita-wanita di bandar ni, kita mempunyai banyak stres. Tekanan dari segi bekerja, tekanan dengan keluarga, kan? Semua ini boleh menyumbang kepada masalah kesihatan. Jadi saya rasa ia tidak langsung boleh menyebabkan serangan jantung lah. Tapi doktor dah terlibat dalam bidang forensik selama lebih kurang hampir 10 tahun. 10 tahun. Tidak stres ke doktor? Mungkin boleh share sikit tips macam mana nak kekal awet muda macam doktor. So saya tengok macam tak stres langsung doktor. Oh, okey. Bagaimana apa mungkin saya boleh kongsikan sedikit di sini bagaimana kita nak mengekalkan rasa positivity dalam diri kita ni. Nombor satu adalah kita sentiasa kena berfikiran positif. Okey, kita sentiasa perlu menyahut cabaran dan kita sentiasa perlu menanamkan dalam diri kita yang kita mampu buat. Kita wanita bukanlah kita mampu berdiri sama tinggi dengan lelaki. Kadang-kadang mungkin boleh berdiri lebih tinggi daripada lelaki, saya kira, doktor? InsyaAllah, kalau diizinkan, boleh. Kita boleh kalau kita lihat pun di dalam sektor-sektor pekerjaan, kita dah lihat banyak wanita-wanita yang terlibat dalam sebagai pekerja. Sama tinggi duduk dunia bersama dengan lelaki, kan? Yang paling penting saling melengkapi satu sama lain, saling bantu satu sama lain, ya, doktor. Nasihat terakhir doktor kepada wanita-wanita di luar sana khususnya. Okey, nasihat saya kepada wanita di luar sana sebagai seorang pakar perubatan, saya ingin menyarankan semua wanita perkasakan diri. Perkasakan diri ini adalah secara holistik, secara luaran dan juga secara dalaman. Bagaimana secara luaran adalah dengan mengekalkan aktiviti fizikal, secara dalaman adalah kita semua ni boleh mengikut agama masing-masing lah, secara religionnya lah. Dan apabila kita menghadapi sebarang masalah, cepat-cepat dapatkan rawatan. Saya yakin sekarang ni dengan banyak isu-isu wanita, agensi-agensi kerajaan memang telah banyak diperkasakan dengan pelbagai inisiatif yang untuk membantu wanita dalam sebarang masalah. Baik, itu dia. Terima kasih Dr. Nadiawati binti Abdul Razak yang mana merupakan Johan bagi kategori B pemerkasaan wanita. Tahniah sekali lagi doktor, dan kepada anda sekiranya mempunyai masalah-masalah ataupun memerlukan bantuan, jangan risau sebab KPWKM kita ada talian kasih 15999 beroperasi 7 hari 24 jam
Dan selain daripada itu juga kepada anda boleh menggunakan aplikasi WhatsApp ya. Kita ada 0192615999 ataupun sekarang juga ada mobil aplikasi talian kasih. Baik, sekali lagi terima kasih doktor, dan kepada anda jangan lupa terus like, follow dan share semua media sosial rasmi KPWKM ya. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, aplikasi X, kita ada YouTube dan juga TikTok. Sekian, saya Richard Chai dan jumpa lagi.